الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد دعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Atur syukur pada Allah, malam ini kita teruskan lagi pengajian kita kitab ini. Dan malam ini saya di muka surat 23. Kalau yang pada tuan-tuan tu tak tahu berapa muka surat, sama. Tajuk kita malam ini ialah tentang Al-Islam, ya, tentang Al-Islam. Minggu yang lepas kita sentuh tentang tajuk mukallaf dan asas hukum. Malam ini kita tengok tajuk Al-Islam, muka surat 23. Saudara, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Islam dalam kitab ini menyebut Islam artinya penyerahan diri kepada Allah. Jadi bila sebut Islam itu menyerahkan diri kepada Allah. Kalau Islam tak nampak menyerah diri kepada Allah, itu pening juga nak dikatakan Islam. Orang hari ini kata Islam kulit, ya, bukan Islam hakikat. Dinamakan Islam itu bila berlaku penyerahan diri kepada Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara patuh dengan titah perintah Allah, ya, patuh dengan titah perintah Allah, yaitu mengerjakan suruhan Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu nama Islam. Islam ini kata asalnya salimah, mensejahtera, menyerah. Mudah kata Islam itu bila berlaku penyerahan diri kepada Allah. Bukti serah diri pada Allah itu ialah tunduk kepada titah perintah, jauhi larangan. Itu baru nama Islam. Jadi kalau namanya Islam, dia tak sembahyang, itu Islam kulit, ya. Zahirnya Islam lah, tapi hakikatnya boleh dipertikai Islam. Islam tapi tak puasa. Namanya nama yang sedap, Islamnya itu, tapi tak puasa. Islam dikurnia Allah rezeki yang baik, tapi tak keluarkan zakat. Dikurnia rezeki yang baik, tapi tidak tunaikan haji. Jadi Islam apa itu? Islam apa itu? Maka pastinya dia telah bertentangan pada makna kitab ini tulis. Kalau kitab ini kata Islam itu menyerah diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah itu maksudnya tunduk kepada titah perintah, jauhi larangan. Tapi tunduk pada perintah Allah pun tak berlaku. Disuruh jauhi larangan, makin buat larangan-larangan Allah, maka Islam ada. Sedangkan dalam kubur nanti, satu soalan dari 5 soalan itu ialah apa pegangan agama kamu? Apa pegangan agama kamu? Kita akan jawab Islam. Tapi mungkin lidah boleh jawab Islam ke tidak? Kalau dari segi amal harian hidupnya itu tak tergambar dia itu tunduk kepada perintah, jauhi larangan. Ini penting. Dan hari ini saya
semacam kata bahawa tidak semua, segelintir, tapi besar juga sukar. Kalau ta'rif ini kita nak katakan segelintir itu pada hakikat Islamnya di Islam. Itu. Ya. Semua perkara lah. Dalam soal akhlaknya, dalam soal pemakaiannya, dalam soal tutur kata, dalam soal tindak tanduk, ini boleh dibincangkan. Ya. Agama Islam artinya agama Allah yang mengandungi suruhan dan larangan yang telah disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada sekalian manusia. Jadi bila disebut agama Islam, dia satu agama yang ada sistem hidup. Dia adalah agama yang punya sistem hidup. Ya. Bila sebut sistem hidup itu ada suruhan, ada larangan. Suruhan larangan ni ada manualnya yang ditulis. Dia bukan cakap-cakap begitu. Manual yang ditulis itu namanya Al-Quran. Dan dalam Al-Quran ada sebut kena buat yang ini, jangan buat yang ini. Buat yang ini tak boleh buat. Itu manualnya. Macam tuan-tuan kita beli apa? Kita beli jam tangan. Beli jam tangan itu dia beri sekali buku. Dalam buku tu disebut bahawa jam tangan ini tepat waktunya, tapi jaga-jaga dengan perkara-perkara berikut. Satu daripadanya, jam tangan ini dia unwaterproof. Artinya jam tangan ini tak boleh kena air. Itu peraturan dia. Ya. Tapi beli jam tangan, peraturan ni, suruhan dan larangan ni kita tepikan. Kita tak tahu. Balik-balik kita rendam dekat air. Lepas tu tengok, lepas 3-4 hari lah kok rosak jam ni. Katanya hebat. Puncanya dia ada jam tangan, tapi dia tak belajar kitab yang menceritakan jam tangan ni apa. Dah dibagi dah, tapi tak nak tengok. Beli peti sejuk, diiring beli peti sejuk tu dia mesti ada kitabnya. Tajuknya Manual Peti Sejuk Toshiba. Dia mesti ada. Ya. Dalam tu dah diberitahu bahagian yang ada ada kawasan paling sejuk tu apa tu? Tempat ais tu. Jangan guna benda tajam. Dia dah beritahu tu. Pisau semua. Kita tak baca je. Beli peti sejuk, main pakai dia, buku tu tak ke mana nak dicampak, tak masuk tong sampah. Lepas tu rosak. Bila rosak, tak salahkan diri sendiri. Dia salahkan siapa? Salahkan kedai. Promosi hari tu bukan main hebat, tapi tengok baru pakai seminggu dah rosak. Begitu juga beli TV. Ada buku manual. Beli kamera, ada buku atur caranya. Beli apa saja. Hidup ini Islam, adil Allah, dia beri dia punya manual. Tuan-tuan kalau beli kereta, tak ikut peraturan-peraturan buku yang ada dalam peraturan guna kereta, teruk kita tuan-tuan. Dalam peraturan kata masukkan minyak 97 dengan 95, minyak 95 dengan minyak 97. Itu bawa balik beli Camry baru berkilat, pergi cari minyak gas, beli 2-3 tong, tuang dekat minyak gas tu, tuang dekat tempat minyak kereta. Hidup ke tidak gagal tuan-tuan? Lah tak hidup, buang balik cari minyak tanah, beli 2-3 tin minyak tanah, buang dekat tempat minyak kereta. Berjalan tak kereta? Berjalan. Kenapa tak berjalan?
Sebab kita tidak patuh kepada kitab kereta. Kitab kereta kata pakai minyak petrol, jangan pakai minyak diesel. Beli lori besar-besar pakai minyak petrol, beli kereta kecil-kecil pakai minyak. Tak kena tuan-tuan. Itu namanya sistem, itu namanya peraturan. Sebab itu bila kitab ini menyebut Islam itu agama mengandungi suruhan larangan. Suruhan larangan itu peraturan. Bila disuruh, bila dilarang, itu peraturan namanya. Kena patuh, wajib patuh, baru nama agama Islam. Beli kereta, kena patuh, pakai minyak apa boleh masuk. Pakai je minyak lain, dah langgar peraturan, rosak kereta. Dia suruh pakai minyak hitam, tak kira lah apa jenis, sebagai pelincir, kita masukkan pasir. Tukar pelincir minyak hitam tu, pergi cari pasir, masukkan dalam tu. Lepas tu start. Lepas tu bila tak hidup, salahkan penjual kereta. Aku kena tipu lah semalam. Kenapa? Aku beli minyak, beli kereta, kok bunyinya macam ni? Tuan-tuan, itu peraturan. Masuk ke surau An-Nur. Ya, cuma dia tak bertulis saja, tapi kita dah faham bahawa kalau masuk ke surau An-Nur ini, tutup aurat. Ya, kemudian kita memakai pada kadarnya lah, kadarnya. Tapi kalau ada seorang datang ke surau, tak pakai peraturan surau, nak dengar kuliah Ustaz Asmadilah malam ni, duduk depan pakai seluar pendek, ya. Lepas tu pakai t-shirt saja, belakang tulis Manchester United, walaupun dah kalah dah dengan Barcelona 3-1, kalah dah, tapi dia pakai lagi itu, tak malu. Dah kalah, buat kalah. Ya. Saya Barcelona. Duduk pakai seluar pendek depan. Buat tak tahu dia aja. Ini kita namakan apa? Langgar peraturan. Sebab peraturan surau ni, dia tak boleh macam tu. Yang perempuan datang kemari kan, tak tutup aurat, sikat rambut, ikat, tocang kiri kanan kan, pakai getah, duduk legam. Lepas tu warna macam opera Cina tu lah kan. Tak jadi, tak jadi. Tak sesuai, tak ada peraturannya. Kerana itu saya kata tuan-tuan, Islam itu ada peraturan. Peraturannya suruhan, larangan. Ada di mana manual peraturan itu? Di dalam kitab. Apa nama kitabnya? Al-Quran. Jadi maknanya kalau peraturan itu dilanggar, dikatakan Islam gitu. Kalau peraturan itu dilanggar, atau yang disuruh dipatuh tidak dipatuhi, kan timbul tajuk ya. Peraturan ini menggambarkan bahawa Islam ini agama mulia. Allah sebut dalam Al-Quran, dirakam dalam kitab ini, inna dina 'indallahi al-Islam. Saya bila baca ayat ini, saya syukur sangat. Sebab saya lahir saja, saya hidup dalam satu keluarga orang Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang Allah iktiraf, Allah terima, Allah akui kebenaran, Allah akui ialah Islam. Kena syukur banyak. Bayangkan, lahir saja, keluarga kita tu, mak, ayah, adik-beradik bukan Islam. Cuba bayangkan kita lahir, mak kita, ayah kita, adik-beradik bukan Islam. Namanya bukan nama Islam. Nama adik-beradik kita bukan nama adik-beradik, nama-nama Islam. Lepas tu cara ibadat bukan cara Islam. Rumah dia punya bentuk tak rumah bentuk Islam. Kemudian ada majlis-majlis perayaan agama tak macam perayaan Islam. Kemudian bila bertemu, tidak bertemu cara Islam. Makanan-makanannya, tuan-tuan, kalau menu
kita kena banyak